Assalamualaikum. Hai. Kita teruskan bengkel matematik SPM kita dengan topik graf fungsi untuk soalan bahagian B, iaitu melukis graf fungsi. Jom. Seperti yang anda sedia maklum, ada 3 jenis graf yang selalu soalan akan minta kita untuk lukiskan. Iaitu yang pertama adalah graf kuadratik, iaitu X-nya berkuasa 2. Yang kedua adalah graf kubik, iaitu X-nya berkuasa 3. Dan yang terakhir adalah graf salingan, iaitu X-nya adalah di bahagian bawah pecahan. Dalam video sebelum ini, saya telah tunjukkan cara untuk menghitung nilai Y apabila nilai X diberikan. Dan seterusnya kita mengisi jadual bagi fungsi yang telah diberikan oleh soalan. Soalan yang telah saya jawab sebelum ini adalah soalan SPM tahun 2019. Jadi saya akan teruskan dengan soalan tersebut. Saya bacakan soalannya. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan pada halaman 27. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel. Menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y, lukis graf Y sama dengan negatif 3X kuasa 2 tolak 2X tambah 7 untuk X lebih besar atau sama dengan negatif 3 ataupun lebih kecil atau sama dengan 3. Antara peralatan yang diperlukan untuk menjawab soalan bahagian ini, yang pertama ialah mechanical pencil. Mengapa saya tidak galakkan pelajar saya menggunakan pensel 2B? Kerana mata pensel 2B bersifat lembut dan mudah tumpul apabila kita melukis. Jika anda nak guna pensel 2B, maksudnya anda kena sering mengasah pensel tersebut supaya matanya kekal tajam dan runcing, dan garisannya akan dihasilkan akan menjadi garisan yang halus dan licin. Cuma diingatkan jangan terlalu tekan sehingga kertas itu berbekas sehingga sukar untuk kita padam jika membuat kesilapan. Okey, peralatan yang kedua ialah pemadam. Belilah pemadam yang berkualiti tinggi supaya kita boleh padam dan tidak meninggalkan bekas ataupun merosakkan permukaan kertas jawapan kita. Saya suka menggunakan pemadam jenis ini kerana ia lebih menyerupai pen, mudah dibawa dan juga mudah untuk kita memadam di bahagian-bahagian yang sempit dan juga di ruangan yang kecil. Okey, seterusnya anda perlukan pembaris yang lembut. Jadi kita pergi kepada langkah yang pertama, iaitu melukis paksi X dan paksi Y mengikut skala yang diberikan. Sebelum kita mula melukis graf, kita hendaklah melakar dahulu graf kita. Kebanyakan pelajar, mereka tidak melakar graf dan seterusnya mereka ambil kertas graf dan mereka terus melukis paksi di bahagian tengah. Okey, dan ini merupakan satu kesilapan kerana kita perlu menyemak dahulu data-data kita. Adakah data-data kita itu cenderung untuk berada di bahagian kanan, maksudnya nilai Y positif dan X positif, ataupun lebih cenderung kepada di bahagian bawah? Jom kita sama-sama membuat lakaran graf kita. Okay, sebelum itu kita rujuk soalan. Menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X. Okey, langkah pertama, mula-mula kita buat 2 garis bersilang, iaitu untuk paksi Y dan juga untuk paksi X. Okey, soalan berbunyi menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X. Okey, dan jika anda lihat di bawah, X adalah antara negatif 3 dan 3. Bermakna di bahagian kanan akan ada 1, 2, 3. Okey, dan pada bahagian kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3. Jadi julat ini memenuhi syarat untuk julat pada paksi X. Untuk paksi Y, kita lihat data yang telah kita hitung sebelum ini. Okey, ini adalah datanya, jadualnya. Jadi kita lihat paksi Y, apakah nilai yang paling tinggi? Okey, apakah nilai paksi Y yang paling tinggi? Okey, jika kita lihat di sini, paksi Y nilai yang paling tinggi adalah 7. Itu adalah nilai yang paling tinggi. Dan apakah nilai yang paling rendah? Nilai yang paling rendah adalah negatif 26. Di situ kita nampak di bahagian atas kita hanya perlu kan nilai sehingga 7 dan di bahagian bawah kita memerlukan sehingga negatif 26. Kita lihat kembali soalan.
untuk paksi Y. Soalan menyatakan 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y. Bermaksud untuk paksi Y menggunakan 2 cm kepada 5 unit. Okey, jadi di bahagian atas kita hanya perlu maksimum hanya perlu sehingga 7. Jadi kita tahu kita hanya perlu sehingga 7. Jadi kita tak perlulah julat yang di atas. Kita hanya perlukan 2 kotak di bahagian atas sahaja, iaitu 2 cm 2 cm sahaja. Tetapi di bahagian bawah kita perlu sehingga boleh mengisi bacaan negatif 26. Jadi kita perlu negatif 5, negatif 10, negatif 15, negatif 20 dan negatif 25. Dah cukup ke belum? Belum lagi. Negatif 30. Jadi kita perlu sehingga negatif 30. Okey, jadi daripada lakaran ni kita faham graf kita sebenarnya lebih banyak bacaan di bahagian bawah berbanding daripada bahagian atas untuk paksi Y. Dan untuk paksi X pula adalah negatif 3 di bahagian kiri dan 3 pada bahagian kanan. Jadi kita boleh buat secara seimbang. Jadi macam mana kita nak lukis? Yang pertama, yang pertama kita tahu bahagian kiri dan bahagian kanan kita perlu menyediakan 3 ruang. Jadi kita lihat pada kertas graf kita, minimum yang kita boleh tinggal pada bahagian kiri adalah 3. Okey, langkah pertama untuk melukis paksi pada graf. Kita mulakan dengan paksi Y. Tetapi kita mempertimbangkan paksi X. Apa tu? Iaitu kita kira paksi X, sekarang ni kita tahu kita perlu tinggalkan 3, tetapi sebab ruang dia banyak, jadi kita lukis paksi Y terlebih dahulu. Okey, jika anda lihat, okey, kita ambil dan kita garis secara memanjang dari atas sehingga bawah, memanjang-manjang, tak ada masalah. Okey, garis je atas sehingga bawah. Okey, seterusnya kita lihat kembali lakaran kita. Bahagian atas kita perlu meninggalkan sekurang-kurangnya berapa kotak? 2 kotak. Tetapi sebab untuk menjadikan lukisan kita lebih cantik, kita ekstrakan sikit. Kita tinggallah 3 kotak. Maksudnya, okey, kotak ni kotak ni adalah 2 cm setiap hijau yang pekat ni. Jadi kita kiralah 1, 2, 3 dan kita garis. Garis memanjang dari hujung ke hujung. Okey, garis. Okey, kemudian barulah kita buat sedikit anak panah dan kita boleh isi untuk Y dan juga X. Jelas? Dan bahagian di sini kita tulis sifar. Okey, untuk paksi Y kita menggunakan skala 2 cm kepada 5. Jadi kita hanya salin semula berdasarkan kita punya lakaran. 5, 10. Bahagian bawah pula negatif 5, negatif 10, negatif 15, negatif 20, negatif 25, negatif 30. Okey, cukup. Seterusnya di bahagian paksi X pula kita boleh tulis 1, 2, 3. Okey, dan di bahagian belah kiri kita tulis negatif 1, negatif 2, negatif 3. Jadi siaplah langkah yang pertama, iaitu menyediakan paksi X dan paksi Y mengikut skala yang diminta oleh soalan. Untuk pengetahuan anda, dengan melukis skala ini menyumbang 1 markah untuk markah melukis graf anda. Okey, langkah yang kedua adalah plot. Sebelum kita mula untuk plot titik-titik pada graf ini, saya ingin membincangkan berkenaan skala. Okey, graf ini menggunakan 2 cm kepada 5 unit. Jadi jika anda kira ada 10 kotak kecil untuk kita sampai kepada 5. Jadi sebenarnya 2 kotak kecil ni bernilai 1. Jadi ini kosong. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita pergi kepada kaedah untuk plot. Yang pertama kita lihat pada X. X negatif 3 maksudnya adalah kita lihat pada graf kita. Okey, pada satah kita ini adalah negatif 3. Semasa negatif 3, bacaan Y ialah negatif 14. Jadi pada negatif 3, Y ialah negatif 14. Jadi dia berada di bahagian bawah. Okey, ini negatif 15. Bermakna negatif 14 akan duduk 2 kotak di bahagian atas. Jadi kita pun menggunakan pembaris. Okey, kita lihat pada bahagian negatif 3 kita turun adalah di sini.
Saya selalu syorkan kepada pelajar saya untuk memplot graf menggunakan titik dan tidak menggunakan tanda pangkah. Mengapa saya tidak membenarkan pelajar saya menggunakan tanda pangkah? Contohnya macam ni. Katakanlah anda hendak plot pada satu titik dan titik itu sebenarnya adalah di sini. Tetapi apabila anda membuat pangkah anda begini. Okey, sebenarnya walaupun anda nampak okey, kena, tetapi sebenarnya ini tidak tepat kerana jika kita mengambil pembaris dan kita semak pertemuan titik itu, pertemuan pangkah tu sebenarnya bukan berada tepat pada garis ini. Anda faham apa yang saya cuba sampaikan? Okey, ada juga guru yang mengesyorkan pelajar menggunakan simbol tambah untuk memplot graf mereka. Okey, apa maksudnya adalah seperti ini. Katakanlah kita hendak plot titik di sini, maksudnya kita akan buat satu garis seperti ini dan satu garis seperti ini. Jadi pertemuannya akan berada tepat di sini. Okey, berbanding kita menggunakan simbol pangkah, lebih baik kita menggunakan simbol tambah ataupun menggunakan titik. Cuma saya ingatkan, titik itu janganlah kamu buat titik yang besar dan kemudian katakanlah seperti ini. Titiknya besar, gedabak macam tu dan kemudian nanti bila lukis, dia lalu macam sipi-sipi je macam tu. Itu sebenarnya adalah tidak tepat dan dianggap graf tidak melalui titik. Kita sambung dengan plot graf tersebut. Jadi graf anda telah siap diplot pada skala yang betul. Jika anda telah mencapai sehingga tahap ini, anda telah layak untuk mendapat 3 daripada 4 markah. Markah yang terakhir adalah markah untuk melukis graf tersebut. Okey, di sinilah pelajar perlu membuat latihan agar dapat melukis graf dengan cantik dan licin. Okey, jadi kita pun lukislah graf tersebut. Okey, mungkin kita tak dapat graf yang licin pada kali pertama kita melukis. Disebabkan itulah kita perlu menggunakan mechanical pencil dan juga pemadam agar apabila kita memadam garisan tersebut akan betul-betul terpadam. Okey, macam ni saya telah lukis graf yang tidak licin. Jadi kita boleh padam semula dan padam sehingga bersih ya. Padam sehingga bersih dan kemudian kita boleh sambung melukis. Okey. Okey, sehinggalah kita mendapat graf yang licin. Okey, bolehlah macam ni ya. Jadi, markah penuh untuk melukis graf adalah 4 markah. Okey, itu sahajalah langkah-langkah yang diperlukan untuk kita melukis graf. Iaitu yang pertama adalah membina paksi X dan Y mengikut skala yang ditetapkan oleh soalan. Yang kedua, kita memplot titik-titik berdasarkan jadual fungsi. Dan yang terakhir, kita sambungkan titik-titik tersebut dengan garisan yang licin supaya graf kita kelihatan cantik dan juga tepat. Ada beberapa peringatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah pastikan garis tersebut melalui setiap titik pada graf. Yang kedua, pastikan garis itu continuous, iaitu garis itu berterusan dan bukannya boleh kelihatan garis itu disambungkan ataupun garis itu putus-putus. Yang ketiga, pastikan garisan itu licin. Jadi perlu lebih banyak praktis dan terus berlatih untuk kita mahir melukis garisan yang licin dan cantik. Okey, ada yang bertanya soalan, cikgu, bila kita dah lukis graf, titik-titik kita tu hilang, tak nampak sebab tadi kita plot menggunakan kaedah titik.
Tak mengapa, apabila graf anda telah melalui titik-titik tersebut, walaupun titik itu telah tidak boleh dikenal pasti, tak nampak, tetapi anda tetap mendapat markah untuk plot, kerana apabila graf anda melalui titik tersebut, bermakna anda telah plot titik yang betul. Okey, itu saja buat kali ini. Bengkel yang berikutnya saya akan kongsikan bagaimana untuk mendapat markah penuh bagi bahagian C dengan cara yang amat mudah. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya anda boleh terus mengikuti bengkel-bengkel yang akan saya kongsikan selepas ini. Dan jika anda rasa bengkel ini bermanfaat, silalah anda share kepada rakan-rakan anda supaya mereka yang lain juga boleh mendapat manfaat daripada bengkel ini. Okey, sampai bertemu kembali. Bye-bye.